Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tak ada sting. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amma ba'da. Yang saya hormati saudara Sabri bin Arifin, wali pengantin perempuan, tuan rumah majlis kita pada pagi ini, yang diraikan Muhammad Ajma'in bin Sajani dan Intan Syamimi binti Sabri. Seterusnya kedua belah pihak pengantin lelaki dan juga pengantin perempuan. Sidang hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita bersama dalam satu majlis yang saya nampak sangat ceria dan indah, ya. Harap-harap tak hujan, sebab saya bertolak daripada Sarjana Putra tadi dah mendung lah, tapi nampak sampai sini clear. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kita berada dalam satu majlis untuk sama-sama kita meraihkan majlis yang sangat bersejarah, khususnya bagi Muhammad Ajma'in dan juga Intan Syamimi. Mereka berdua akan diijab kabulkan. Jadi alhamdulillah kita sama-sama telah pun membacakan surah Al-Fatihah sebentar tadi. Mudah-mudahan majlis kita akan bertambah-tambah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Saya memperkenalkan diri, saya Muhammad Naudi Hakim bin Ahmad, penolong pendaftar perkahwinan yang ditugaskan untuk mengendalikan majlis pada pagi ini. Dan insya-Allah saya tidak mengambil masa yang lama, kita akan ringkaskan. Yang paling penting kita akan buat yang wajib sajalah, ya, insya-Allah. Baik, sebelum saya teruskan dengan acara kemuncaknya, iaitu ijab dan kabul, maka suka untuk saya memulakan majlis pada pagi ini dengan kata-kata nasihat, yang mana kata-kata nasihat itu dikenal sebagai khutbah nikah. Nabi SAW dia buat perkara ini ketika mana baginda mengakad nikahkan putrinya Sayyidatina Fatimah dengan Ali karramallahu wajhah. Baginda Rasulullah telah memulakan majlis itu dengan kata-kata nasihat, mutiara-mutiara kata pedoman khusus untuk pengantin, yang mana mereka ini khususnya Ajma'in dan juga Syamimi, ya, Intan Syamimi yang akan melangkah masuk ke alam rumah tangga. Pastinya mereka ini memerlukan panduan, pedoman daripada orang yang lebih berpengalaman, ya, walaupun saya pun belum lama lah nikah, ya, yang pertama tu baru 21 tahun. Lama dah tu, ya. Jadi insya-Allah ada sedikit perkara yang boleh kita kongsikan, khususnya untuk Ajma'in dan juga Intan Syamimi selepas ini. Mudah-mudahan rumah tangga yang dibina itu rumah tangga yang sentiasa mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, sama-sama kita dengar, khusus untuk Ajma'in dan juga Intan Syamimi, dan amnya untuk kita semua, ya. Sebab kita pun suami dan isteri, kan. Jadi mungkin kadang-kadang kita terlupa apa peranan yang sepatutnya kita mainkan sebagai suami dan isteri. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. Pasangan pengantin yang diraikan Muhammad Ajma'in bin Sajani, Intan Syamimi binti Sabri. Sidang hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Bila mana kita sebut tentang perkahwinan, yang perkahwinan ini merupakan satu perkara yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala dalam agama kita, agama Islam. Jadi bila mana Allah Ta'ala mensyariatkan perkahwinan itu, sudah tentunya Allah Ta'ala meletakkan objektif dan tujuan. Bila mana Allah Ta'ala meletakkan satu perkara dalam agama kita ni, ia bukanlah satu perkara yang sia-sia. Mesti ada satu benda yang perlu kita ambil manfaat daripadanya. Jadi Allah Ta'ala telah pun menyebutkan dalam Al-Quran tentang objektif, tujuan, kenapa kita ini diharuskan untuk berkahwin. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa, ayat yang saya bacakan di awal tadi. Allah Ta'ala menyebutkan antara tujuan perkahwinan itu ialah untuk mengembangbiakkan umat Nabi Muhammad SAW. Daripada seorang lelaki bernama Ajma'in, seorang perempuan bernama Intan Syamimi, nanti kemudian akan lahirlah zuriat keturunan yang ramai. Ya, nak berapa orang Ajma'in? Belum plan lagi, kena plan lah, kena plan berapa orang kita nak. Tapi soal kuantiti itu bukanlah yang paling penting sebenarnya. Yang paling penting kita nak fokus kepada kualiti. Ya, walaupun anak kita seorang ataupun dua, tetapi biarlah seorang ataupun dua itu benar-benar anak yang mampu membawa nilai dalam diri mereka sebagai orang yang beragama Islam. Itu yang sangat penting. Ya, itu yang kita nakkan. Baik. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21, tak silap saya, Allah Ta'ala sebut antara tujuan perkahwinan itu ialah untuk Allah Ta'ala memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainahum mawaddatan wa rahmah. Ya. Dan dalam perkahwinan itu kita akan mencapai ketenangan, kita nak mendapatkan kasih sayang dan juga belas kasihan. Itu sangat penting. Ya, kita berkahwin sebab kita nak mencapai ketenangan dalam rumah tangga. Kita berkahwin sebab kita nak kasih sayang daripada pasangan kita. Ya, dan juga kita berkahwin sebab apa? Sebab kita nakkan belas kasihan daripada pasangan kita. Ya, hari ini kadang-kadang benda itu tidak berlaku. Ya, sebab tu hari ini kita nampak ada suami yang tikam isteri pun ada. Ya, isteri yang tikam suami pun ada. So di mana belas kasihan dan kasih sayang yang sepatutnya perlu ada dalam perkahwinan tidak wujud pada hari ini. Maka kalau kita perhatikan balik tujuan, objektif perkahwinan, maka berusahalah bersama-sama. Ya, Ajma'in, Syamimi kena usaha bersama-sama untuk pastikan rumah tangga yang dibina itu betul-betul rumah tangga yang ada ketenangan, rumah tangga yang ada kasih sayang dan ada belas kasihan. Baik. Kemudian saya nak kongsikan satu pesanan ataupun satu motivasi yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Al-Ghazali, dalam perkahwinan kita boleh dapat, lelaki khususnya boleh dapat 6 pahala jihad dalam perkahwinan Ajma'in. 6 tu kita tak kongsi semualah. Nanti makin panas saya punya makeup pun akan cair nanti. Ya, kita ambil 1-2 lah. Apa kata Imam Al-Ghazali dalam motivasinya? Dia kata dalam perkahwinan seorang lelaki itu dia boleh dapatkan pahala jihad bila mana seorang lelaki itu dia bersabar dengan karenah isteri dan anak-anak. Ya, hari ini Ajma'in belum tahu lagi macam mana rupa sebenar si Intan Syamimi. Rupa dia sama lah, rupa dia perangai kita tak tahu lagi. Mungkin yalah selama ni bercinta, cikgu lah, selama ni bercinta semua manis lah, kentut pun wangi lah kata. Tapi nanti kita akan tengok. Tapi Imam Al-Ghazali dah pesan, kalau kita dapat bersabar dengan karenah isteri dan anak-anak, memang Allah Ta'ala ciptakan isteri itu dia banyak karenah. Jangankan isteri orang lain lah cikgu, isteri saya pun sama juga. Sebab isteri saya tak ada ni. Sama aja, isteri siapa pun, isteri imam sama.
Ya, tapi Allah Ta'ala ciptakan kesabaran yang tinggi pada seorang lelaki. Sabar. Jangan cepat menting, jangan cepat nak temper, nak marah dan sebagainya. Itu yang Allah Ta'ala ciptakan. Pasangan itu dia mesti pro and kontra. Ya, ada tujuan dan kebaikan dia. Yang tu kita kena raikan. Ya. Jadi kalau kita bersabar dengan kerana isteri, kerana anak-anak, kata Imam Al-Ghazali, kita akan dapat pahala jihad yang sangat besar. Yang kedua yang saya nak kongsikan, kata Imam Al-Ghazali, seorang suami yang keluar bekerja mencari nafkah yang halal untuk isteri dan anak-anak dia, maka dia juga akan dapat pahala jihad yang sangat besar. Hari ini kita tahu suasana ekonomi, suasana ekonomi yang tidak menentu. Maka suami macam mana pun keadaannya, atas sebab peranan dia, tugas dia sebagai suami perlu mencukupkan keperluan isteri. Nak tak nak memang kita kena kerja keras, ajma'in. Ya, tak cukup dengan satu kerja, carilah dua kerja. Tak cukup dua kerja, tiga kerja. Sebab keperluan isteri dan anak-anak itu memang tanggungjawab kita. Isteri kalau dia bekerja, tugas dia adalah membantu kalau suami tak cukup. Ya, suami tak cukup nak bayar bil elektrik, isteri, bang, ayam top up lah sikit, RM10, RM20, itu tugas dia. Tolong kalau suami tak cukup. Tapi kalau boleh, semuanya suami yang kena sediakan. Ya, memanglah tuntutan semasa ni kadang-kadang memerlukan isteri bekerja. Ya, tak salah. Isteri saya pun kerja juga. Ya, tapi jangan sesekali kita minta sikit duit dia lah. Malulah nak minta duit isteri. Kalau boleh semua. Macam saya kat rumah ni, nak cerita sikit lah. Ya, bil elektrik saya bayar, rumah saya bayar. Tapi kalau nak perabot yang empuk sikit, belilah sini. Ya. Astro isteri saya bayar. Serius cakap, Astro isteri saya bayar. Sebab Astro tu bukan kewajipan. Ya, isteri bayar elektrik tak apa, sebab kipas, aircon tu penting nak bagi sejuk. Tapi yang bayar Astro isteri saya. Sebab suami dia tak tengok Astro. Suami dia baca Quran dia tiap hari. Masya-Allah. Ya. Okey, baik. Saya ringkaskan. Allah Taala sebut dalam surah Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan orang-orang yang berada di bawah jagaan kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini pesanan Allah Taala kepada suami, kepada orang lelaki. Jaga diri kita dulu, kemudian orang-orang yang berada di bawah jagaan kita, siapa? Isteri kita, anak-anak kita. Jangan sampai Allah Taala murka yang akhirnya boleh menyebabkan mereka ini masuk dalam neraka Allah Taala. Na'udzubillah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Selesai. Baik. Senyum lebar. Okey, kita teruskan dengan acara kemuncak kita, ijab dan kabul. Hari ini wali sendiri yang akan mengakad nikahkan. Ya, Cik Sabri akan mengakad nikahkan. Tadi dah ditutionkan sekejap tadi. Dah okey dah kan? Okey. Kita nak rehearsal dulu. Rehearsal ke terus lah? Kita test dulu kan? Kita test dulu lah. Okey, baik. Cuba salam lah. Dah on dah? Cek mic satu. Okey. Muhammad Ajmain bin Sajani. Aku nikahkan di kau dengan anak perempuan aku, Mak Intan Samimi binti Sabri, dengan mas kahwin sebanyak RM300 tunai. Aku terima nikah Intan Syamimi binti Sabri dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Cobaan. Belum sah Belum lihat kodak lagi. Okey, baik. Kita buat yang dulu lepas ni. Tapi sebelum tu sama-sama kita istighfar, kita minta ampun pada Allah Taala, kita syahadah dan juga kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama semua yang ada. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن
محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Muhammad Ajmain bin Sajani, aku nikahkan dikau dengan anak perempuan aku Intan Syamimi binti Sabri dengan mas kawinnya RM300 Malaysia tunai. Aku terima nikah Intan Syamimi binti Sabri dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Alhamdulillah, tahniah. Selesai. Okey. Intan okey? Macam tak percaya semua ni. Okey, baik, alhamdulillah, tahniah ucapkan pada pertamanya pada wali dan juga kepada Ajmain dan juga kepada Intan Syamimi. Baik, kita teruskan dengan bacaan perakuan taklik oleh suami. Mohon suami untuk membacakan lafaz ini dengan lafaz bismillah, sebut nama sampailah ke hujung sini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Ajmain bin Sajani mengaku bahawa apabila saya tinggalkan isteri saya Intan Syamimi binti Sabri 980421035444 selama 4 bulan hijrah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksaan, atau saya atau wakil saya tidak memberi nafkah yang selayaknya kepadanya selama tempoh masa yang tersebut, padahal dia taatkan saya, atau saya melakukan sebarang mudarat atau lazim menyakiti tubuh badannya, atau mengkhianati atau melupuskan hartanya. Kemudian dia mengadu kepada mahkamah, dan apabila sabit aduannya di sisi mahkamah dan dia memberi kepada mahkamah yang menerima bagi pihak saya RM10, maka pada ketika itu tertalak dia dengan cara talak tebus talak. Okey, baik, saya perjelaskan apa yang dimaksudkan dengan lafaz perakuan taklik yang dibacakan oleh suami sebentar tadi. Yang pertama, suami mengaku sekiranya salah satu daripada 3 perkara berlaku, iaitu yang pertama, suami meninggalkan isteri dalam tempoh 4 bulan hijrah berturut-turut. Yang kedua, dalam tempoh tersebut suami tidak memberikan sebarang bentuk nafkah kepada isterinya. Dan yang ketiga, suami lazim melakukan penderaan fizikal ke atas isteri, termasuk melakukan penyelewengan terhadap harta isteri. Dan kemudian sekiranya berlaku salah satu daripada 3 perkara tadi, isteri mengadu ke mahkamah syariah dan hakim sabit kesalahan dan menerima RM10 sebagai tebusan bagi pihak suami, maka tertalaklah pasangan itu dengan cara talak khuld ataupun tebus talak. Talak khuld ataupun tebus talak ini termasuk dalam talak bain sughra, yang mana sekiranya berlaku dan sekiranya pasangan itu nak kembali semula, dia tidak boleh melalui proses rujuk, tetapi dengan cara proses pernikahan yang baru. Ya, jika Ajmain faham, sila turunkan tanda tangan. Tak isi tanda tangan.
Okey, baik, sama-sama kita bernadah tangan, kita mohon pada Allah Ta'ala semoga pasangan pengantin yang kita raikan ini sentiasa mendapat perlindungan, keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon limpahan rahmat, keridaan dan keampunan-Mu ya Allah kepada pasangan pengantin yang kami raikan pada pagi ini, Muhammad Ajma'in bin Sajani dan Intan Syamimi binti Sabri. Ya Allah, berkatilah majlis ini daripada permulaan hingga ke akhirnya. Kurniakanlah kepada kedua mempelai ini ketenangan, kebahagiaan dan jiwa yang tabah menghadapi setiap dugaan-Mu ya Allah. Bekalkan mereka dengan kasih sayang sejati, perasaan belas kasihan yang hakiki, tekad usaha yang tidak mengenal penat, tawakal kepada-Mu yang tidak mengenal pasrah, kesetiaan antara satu sama lain yang tidak mengenal sanksi, ketaatan kepada kedua orang tua mereka yang tidak mengenal derhaka, dan keimanan kepada-Mu yang tidak mengenal ingkar. Ya Allah, ya Tuhan kami, kekalkanlah kemesraan antara mereka ini mengikut jalan-Mu yang sebenar. Penuhkanlah hati mereka dengan cahaya Rabbani-Mu yang tidak akan malap. Lapangkanlah hati mereka dengan limpahan keimanan, keyakinan dan keindahan tawakal kepada-Mu ya Allah. Hidup suburkanlah hati mereka ini dengan pengetahuan sebenar tentang-Mu. Mudah-mudahan perkongsian hidup yang dibina berkekalan hingga ke akhir usia dan dikurniakan zuriat yang saleh dan salehah. Ya Allah, kami menadah tangan kami dan memohon kepada-Mu dengan penuh rendah hati. Sekiranya pada diri kami ini masih ada kelemahan dan dosa, janganlah ia menjadi penghalang pada tertunainya doa kami yang terbit daripada hati yang ikhlas dan daripada jiwa yang sentiasa mengharapkan keredaan serta keampunan-Mu ya Allah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sebelum saya mengakhiri majlis ini, ada dua perkara saya nak sampaikan. Yang pertama sekali, saya serahkan slip perakuan nikah sementara untuk pegangan Ajma'in dan Intan Syamimi selama 1 bulan ya. Selepas 1 bulan daripada tarikh hari ini, dapatkan sijil nikah yang original di Pejabat Agama yang baru di Sungai Sidur, Kompleks Islam Kuala Langat di Sungai Sidur tu ya. Baik, itu yang pertamanya. Yang keduanya, mas kahwin RM300 yang disebutkan dalam ijab kabul tadi. Mana? Tu dia lupa dah letak luar tadi. Ya. Okey, mas kahwin RM300 ini merupakan nafkah pertama Ajma'in kepada Intan Syamimi. Jadi serahkan kepada Intan dalam suasana yang cukup harmoni, suasana yang cukup romantis ya, untuk ini nafkah yang pertama untuk Intan Syamimi ya. Okey, baik, itu yang terakhir, dan saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada semua hadirin sekalian. Kita dapat menghabiskan majlis kita dengan baik, dengan lancar, dengan masa yang singkat, alhamdulillah. Tahniah sekali lagi ucapkan kepada Ajma'in dan juga Intan Syamimi yang kalian berdua telah pun bergelar suami dan isteri. Maka layarilah bahtera rumah tangga ini dengan sebab yang mungkin. Kita nakkan redha Allah dan juga redha manusia, itu penting ya. Dan tahniah juga kepada Abang Sabri, tahniah kepada Kang ya, dapat menantu hari ini ya. Tahniah kepada semua.
Saya mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa yang saya gunakan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah. Angin sedih. Ha? Okey ngah? Okey. Dapat adik ipar. Alhamdulillah. Selesai. Aha. Sudah tak makeup. Dah. Ni apa mau? Tahniah Mimi. Siapa tu? Senyum? Isya sekali. Senyum? Ya. Tak dapat hati, ada lagi orang tu lain. Ya. Kita tamat dulu lah sambung malam ni pula. Sama malam ni pula ya. Dia kena pusing. Terima kasih kepada kepada semua yang join live. So, kita sambung malam ni. Okay? Stay tune. Bye-bye.